Cadangan isytihar darurat bergantung penilaian risiko oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Dan siaran TV pendidikan dipanjangkan. Itu antara fokus dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Langsung dari Parlimen, kita bersama-sama Andy Reza Rohadian. Andy, silakan. Ya, Azam, Dewan dimaklumkan kerajaan sedia mempertimbang cadangan memohon yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat di Parlimen Gerik dan Dun Bugaya bagi mengelak pilihan raya diadakan di kedua-dua kawasan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, langkah tersebut bertujuan mengelak risiko penularan jangkitan COVID-19. Berpandukan kepada perkara 150, Jemaah Menteri memutuskan untuk mengarahkan Perdana Menteri menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan sebahagian daripada persekutuan iaitu Parlimen Batu Sapi supaya diisytiharkan darurat. Tindakan yang sama juga akan dipertimbangkan dan dilaksanakan untuk bagi Dun Bugaya dan Gerik sekiranya berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN, ianya berlandaskan sebagaimana di Batu Sapi. Baik, jelasnya sebelum ini penilaian oleh Majlis Keselamatan Negara MKN di Parlimen Batu Sapi mengambil kira berlaku pelanggaran SOP selain petugas pilihan raya didapati tidak bersedia untuk bertugas ketika pandemik COVID-19 masih menular. Dewan dimaklumkan sehingga 6 November lalu daripada 837 pegawai pilihan raya hanya 143 yang sanggup bertugas. Begitu juga kekangan penyediaan pegawai dan kaki tangan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengendalikan lebih 32,000 pengundi berdaftar di Parlimen Batu Sapi. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Pilihan raya perlu diadakan di Parlimen Gerik, Perak dan Dun Bugaya Sempurna Sabah susulan kematian penyandangnya. Baik, Dewan turut dimaklumkan Kementerian Pendidikan KPM telah menambah siaran TV pendidikan bagi memenuhi permintaan dan juga hasrat murid, guru serta ibu bapa berdasarkan tinjauan yang bermula pada 17 April sehingga 19 April lalu. Ini menjadikan keseluruhan siaran TV pendidikan selama 9 jam sehari, iaitu 2 jam di TVOK RTM, 3 jam di saluran NTV7 dan 4 jam di saluran Twitter TV Astro. Tinjauan dilaksanakan bagi melihat penerimaan dan keberkesanan penggunaan TV pendidikan oleh pengguna khususnya di kawasan luar bandar. Ia meliputi 600 sekolah dengan lebih 12,000 murid, 17,665 guru serta 14,786 ibu bapa serta penjaga di 8 buah negeri. Seramai 96.4% murid bersetuju supaya slot TV pendidikan ditambah. Selain itu, 98.7% murid, 98% guru dan 96% ibu bapa atau penjaga bersetuju tempoh rancangan TV pendidikan dilanjutkan selepas tamat PKP. Tinjauan juga mendapati bahawa 96% guru berpandangan kandungan TV pendidikan adalah selari dengan buku teks. Baik, penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching ketika sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT. 89% ibu bapa dan penjaga berpendapat TV pendidikan dapat menarik minat belajar anak mereka. Laporan capaian tontonan TV pendidikan pula menunjukkan jumlah tontonan kumulatif di TVOK RTM sejak 6 April lalu adalah sebanyak 1.8 juta tontonan, manakala jumlah tontonan di saluran TV Astro pula sejak Mei 2020 berjumlah 5.4 juta tontonan. Baik, ahli-ahli yang berhormat dimaklumkan bahawa tugas daulah ada batasnya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan daulah merupakan peneman wanita hamil sepanjang proses melahirkan anak dan berpantang dan tidak berfungsi sebagai penasihat atau memberi khidmat perubatan. Malah, kumpulan daulah adalah bukan jururawat kebidanan kerana mereka tidak berdaftar di bawah Akta Bidan 1966 atau Akta 436.
Jelas Datuk Seri Dr. Adham, tugas mereka memberi sokongan kepada wanita hamil ketika bersalin dan berpantang dari aspek mental dan fizikal serta emosi sahaja. Pada masa ini, Daula adalah tidak berdaftar dengan mana-mana pertubuhan. Latihan serta perkhidmatan yang mereka berikan juga tidak jelas. Sekiranya mereka ingin memberikan perkhidmatan sebagai peneman, mereka harus melalui latihan dan mempunyai garis panduan serta polisi yang perlu dipatuhi. Seseorang Daula dilarang memberi khidmat perubatan atau nasihat berkaitan pro-natural birthing atau gentle birthing. Jelas beliau lagi, berdasarkan Akta 436, mana-mana individu yang mengamalkan perbidanan tanpa pendaftaran mengikut akta tersebut boleh dikenakan denda RM2,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yi Lee Wen, ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik saudara, Dewan akan bersidang sehingga pukul 2 petang nanti. Ketika ini, Menteri dan juga Timbalan Menteri yang terlibat sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibangkitkan ketika sesi perbahasan peringkat dasar bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Teruskan bersama kami di Berita RTM untuk mendapatkan intipati penuh persidangan Dewan Rakyat. Sekian dahulu perkembangan dari Dewan Rakyat. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam. Jadi terima kasih.